الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به. والحمد لله ولا ثناء إلا عليه. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا فإنك تقدر ونحن لا نقدر وإنك على كل شيء قدير. فأنت تعلم ونحن لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووفي لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واجعلنا جميعا وللحاضرين والغائبين من صالح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة تجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين. اللهم آمين يا كريم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukru lillah. Pujian dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah, berkat inayah dan riayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Lagi sekali alhamdulillah kita dapat berpeluang dan bersama-sama berada dalam majlis ini. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana setiap kali kita berkesempatan berada di sini berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senaraikan kita daripada kalangan hamba-hamba Allah yang beroleh curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga beroleh limpahan sakinah, ketenangan daripada Allah, mendapat doa daripada kalangan para malaikatillah dan tersenarai daripada kalangan hamba-hamba Allah yang Allah sebut nama setiap seorang daripada mereka itu di hadapan para malaikatnya. Begitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan menzahirkan betapa Allah suka dan rida kepada hamba-hambanya yang duduk di dalam majlis zikir di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala atas muka dunia ini. Mudah-mudahan kita beroleh segala kebaikan dan kelebihan itu insya-Allah, dan Allah kurniakan hati yang ikhlas kerana Allah dan kurniakan istiqamah kita untuk berada di atas landasan kebaikan kebenaran, selari dan sejajar dengan jalan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, kita ada prinsip dalam hidup kita ini, apa saja yang datang di hadapan, kiri, kanan, depan, belakang, selama mana kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu dan sedar siapa kita dan siapa Allah, tahu dan sedar hidup kita atas muka dunia ni, apa benda kita buat tak lari daripada sempadan hukum yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam membuat pilihan dalam kehidupan, mestilah kita buat pilihan dengan bismillah wa fi sabilillah, dengan nama Allah dan juga di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun untuk kekalkan kebaikan, jalan kebaikan dalam hidup ini, terkadang kita akan berhadapan dengan ancaman-ancaman sekatan daripada manusia, dipulaukan, disekat itu dan ini dan sebagainya. Itu biasa, dan itu bukan suara yang baru timbul pada zaman ini. Begitulah suara-suara mereka yang tak suka kepada agama juga berlaku pada zaman
yang sebelum daripada kita, termasuklah zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita membaca dalam surah Al-Munafiqun, orang-orang munafik itu mempersendakan golongan muhajirin. Mereka mengatakan la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Jangan beri sedikit pun harta kepada mereka itu yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah golongan muhajirin yang datang berhijrah ke Makkah, kadang-kadang sebatang kara membawa selai sepinggang ataupun apa seadanya. Maka diancam, kalau tak ikut jalan ini, maka kami tak akan berikan bantuan kepada kamu. Itu biasa. Maka orang yang yakin Allah Subhanahu wa taala ada bersamanya, bagi dia bumi Allah taala ini luas, rahmat Allah itu luas. Kalau kita berada tetap dan teguh di atas jalanan Allah, kita tak akan kebuluran dan tidak ada sesiapa pun yang boleh menyekat rezeki kita yang telah ditentukan oleh Allah. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Itu di antara celaan Allah terhadap golongan yang tak berhijrah kerana takut bimbang, jaga harta, takut yang tu, takut yang ni, akhirnya mati. Allah sebut dalam ayat 97 daripada surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sadaqallahul azim. Allah menyatakan sesungguhnya mereka yang telah pun diwafatkan, dimatikan, diambil nyawa mereka oleh para malaikat, merujuk kepada golongan sebilangan daripada muslimin yang tidak berhijrah ke kota Makkah Al-Mukarramah kerana sayangkan harta benda, takut dengan kebendaan, takut luput ataupun hilang, takut tak dapat itu dan ini, maka mereka tidak berhijrah. Ketika mati mereka disoal oleh malaikat, fima kuntum, kenapa dengan kamu tidak berhijrah? Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Mereka memberikan alasan seakan-akan Allah tidak tahu apa yang berada dalam hati mereka. Mereka mengatakan sesungguhnya kami golongan yang lemah dan tak berdaya atas muka dunia ini. Maka kata para malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah Allah ciptakan muka bumi ini luas untuk kamu berhijrah dan mencari kehidupan dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala? Maka datang ancaman Allah, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itulah golongan yang tempat duduk mereka itu dalam neraka jahannam, na'udzubillah, wa sa'at masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi mengambil ruh dan i'tibar daripada ayat itu, maka kekalkah kita berada di atas kebaikan. Yang baik kita kekalkan, yang tak baik itu kita hijrah mencari kebaikan untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan kalau kamu tak ikut, kamu tak dapat yang ni dan tak dapat itu, kita jawab dengan jawapan Allah, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ataupun dengan jawapan, alam yakun laka rabbun yarzuquk, tidakkah bagi kamu itu ada Tuhan yang bagi rezeki kepada kamu? Tidak ada sesiapa boleh merampas rezeki yang Allah tentukan kepada kamu. Mudah-mudahan kita masih lagi berada dalam bulan Muharram, bulan hijrah ini, menjadikan kita itu hijrah dengan makna istiqamah di atas apa yang baik, kekalkan apa yang baik. Yang tak baik kita hijrah kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin. Sambung kitab kita insya-Allah, iaitu kitab Ar-Rawdatul Bahiyah fi Syarh al-Ahadits al-Qudusiyyah al-Arba'iniyah, iaitulah kitab merupakan syarah 40 hadis kursi yang telah disusun oleh Sayyidina Mulla Ali Al-Qari dan disyarahkan oleh Ustazana Syekh Nazir Muhammad Maktabi alaihi rahmatullah wa ridwanuhu, wa nafa'ana Allah bi'ulumihima wa asrarihima wa bihima fid darain amin. Kama nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yamunna alaina bikulli khairin wa barakatin bi barakati masyayikhina wa a'immatina salafan wa khalafan fid darain amin. Kita masih lagi pada hadis yang ke-15. Tak habis lagi ni. Lagi 2 kali. Malam ni, kemudian lagi 1 insya-Allah. Lagi semalam baru habis hadis ni. Hadis ke-15, matan ataupun teks hadis itu berada pada muka surat 82. Macam mana biasa kita baca sepitah lalu, mengambil berkat membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita sambung pada muka surat 93, tempat berhenti berkenaan dengan syarah hadis. Muka surat 82, al-hadisul khamis ashar, hadis ke-15. Qayyumiyatullahi ala ibadihi wa madhahiru fadlihi alaihim. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ke atas sekalian hambanya, wa madhahiru, dan tanda-tanda fadlihi, limpah kurnianya, alaihim, ke atas mereka, yakni ke atas sekalian hamba-hambanya. Ila an qala an Abi Dzar radhiyallahu anhu an sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن عمل خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Hadis sahih rawahu Sayyidina Imam Muslim alaihi rahmatullah wa ridwanuh. Sambung muka surat 93. Pak tanda ni itulah 93 insya-Allah, iaitu sampai kepada qauluhu. Peringatan yang kedua tu qauluhu ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni. Qauluhu iaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi wahai sekalian hamba-Ku, innakum sesungguhnya kamu lan tablughu tidak akan mencapai atau tidak dapat memberikan atau tidak dapat menyampaikan darri sesuatu yang memudaratkan aku, fatadurruni lalu kamu memudaratkan aku. Maknanya wahai sekalian hamba-Ku, kamu tidak boleh melakukan sesuatu untuk mendatangkan mudarat kepadaku. Tak ada makhluk nak boleh memudaratkan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah itu An-Nafi'. Allah lah Tuhan yang memberikan manfaat. Ad-Dar, Allah lah Tuhan juga Tuhan yang menimpakan mudarat bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Maka kata saya ad-darru bi fathid dad. Perkataan ad-darru alif lam dad ra musyaddadah bersyaddah. Dad itu syaddah fathah, musyaddadah al-maftuhah dia panggil ad-darru. Baca ad-darru bi fathid dad, itu dengan difathahkan huruf dad. Masdaru darra, itu kata masdar ataupun kata terbitan bagi perkataan darra. Ini sedikit perbahasan bahasa lah. Kata terbitan daripada darra. Darra makna memudaratkan. Darran makna kemudaratan ataupun mudarat. Wahwa diddun naf'i. Wahwa yakni lafaz darra itu dan ianya. Wahwa dan ianya yakni lafaz darra itu ataupun ad-darru itu diddu merupakan lawan bagi an-naf'i, lawan bagi an-naf'. Kalau an-naf'u maknanya manfaat, ad-darru maknanya mudarat. Dia panggil apa? Dia panggil diddu, perkataan yang berlawanan. Maka dia kata perkataan ad-darru itu diddu makna lawan, kata lawan. An-naf'i bagi nafa' ataupun manfaat. Wad-durru bi dhammid dad, dan perkataan ad-durru kalau dibaca dengan bi dhammid dad, dengan didhammahkan huruf dad. Al-ismu minhu, yakni al-ismu min ad-dar, yang merupakan kata nama daripada ad-dar. Kalau darran itu makna kemudaratan, diri mudarat itu sakit, demam, susah, itu dia panggil dur. Nama bagi mudarat itu dia panggil ad-dur. Ad-darra kemudaratan, kata terbitan daripada kata kerja darra. Baik. Maka dia kata wad-durru bi dhammid dad, dan perkataan ad-durru dengan didhammahkan huruf dad, al-ismu minhu merupakan kata nama bagi suatu mudarat. Wa qila, dan dikatakan
yakni dikatakan apa oleh para ulama, ada qaul waqila, yakni dikatakan, yakni ada pendapat ulama yang mengatakan huma, kedua-duanya makna sama ada ad-darru dengan fathah dad ataupun ad-durru dengan dhammah dad, lughatan. Kedua-duanya itu termasuk daripada lughatan, dua bahasa, makna dua-duanya itu digunakan dengan makna yang sama. Waqila, dan ada dikatakan, ini qaul pendapat para ulama, qila dikatakan juga idza afradta ad-darra dhammamta ad-dad, idza afradta ad-darra dhammamta ad-dad, kalau sekiranya idza apabila afradta yakni engkau menyebut secara bersendirian, maksudnya afradta ni yakni atlaqtahu, kamu menyebut perkataan ad-dur, tidak digandingkan dengan an-nafa'. Kalau sebut hanya perkataan ad-dur saja, dhammamta ad-dad, maka kita sebut perkataan ad-dur. Wa idza jama'ta, tapi kalau engkau himpunkan atau engkau gandingkan baina ad-darri wan naf'i, di antara perkataan dar dan juga nafa', fatahta ad-dad, maka dibaca dengan fathah. Jadi hak pertama tadi mengatakan apa? Yang pertama mengatakan dar, kalau baca fathah itu kata terbitan, masdar. Kalau baca dur itu kata nama. Ada qaul mengatakan sama saja makna ad-dar dengan ad-dur sama, iaitu mudarat. Cuma yang bezanya kalau kita sebut satu saja ad-dar, kita baca dengan ad-dur. Tapi kalau kita nak ganding dalam sebutan, kita nak kata mudarat dan manfaat, kita tak kata ad-darru wan naf'u, kita tak kata ad-durru wan naf'u, kita kata ad-darru wan naf'u. Kalau sebut bersekali dibacakan fathah dad. Kalau sebut seorang-seorang satu-satu dia, kita baca dengan dhammah dad. Dan min qabil al-lughah. Itu dari sudut bahasa lah. Bahasa ni dia ada laras lain untuk kita belajar, tapi dah ada sini dalam kitab kita bacalah. Wa qila, dan dikatakan kullu ma kana min su'i halin, kullu, setiap ma, barangnya ataupun perkara, kana adalah ia, min su'i, min daripada su'i halin, iaitu hal yang buruk ataupun hal yang tak elok, wa faqrin, dan juga yang berkaitan dengan kefakiran, au syiddatin, ataupun kesulitan, fi badanin, pada badan, fahuwa dhurrun, maka ia dipanggil dur. Setiap kesulitan atau setiap keadaan yang tidak elok, sakit, demam, kefakiran, kesulitan, masalah ataupun apa yang kena pada badan kita, luka dan sebagainya, itu dia panggil dur. Pada bahasa lah kita orang Melayu, kita panggil mudarat semacamnya. Wa ma kana diddan, dan wama, dan barang yang kana adalah ia, diddan, itu berlawanan, lin naf'i, bagi munafaat, bagi manfaat, fahuwa darrun, maka ia dipanggil dar bi fathid dal. Tapi dar dengan dun ni makna apa? Maka kemudaratan. Fad-darru, maka dar bi fathid dal, dengan difathahkan dal, wa dhammiha, ataupun didammahkan dal, itu huwa su'ul hal, iaitulah maknanya itu bang, su'ul hal, keadaan yang buruk, keadaan yang tidak baik, keadaan yang kita kata yang ada padanya mudarat. Sama ada mudarat itu yang berkaitan dengan sakit demam, atau mudarat itu yang berkaitan dengan kesulitan atau kepayahan yang ditempuh. Sama ada berkaitan dengan hal susah, atau berkaitan dengan apa, sakit pada tubuh, itu dia panggil ad-dar, dengan difathahkan dad. Imma fin nafsi, sama ada pada diri, ka qillatil ilmi, seperti mana kurangnya ilmu, maka kurang ilmu juga termasuk daripada mudarat. Sebab itu mudarat itu bukan hanya sakit demam, bukan hanya luka pada tubuh, bukan hanya pada kita kata kesulitan yang membawa kepada rasa sakit dan derita, benda yang mendedahkan kita kepada keburukan, itu dia panggil dar. Termasuklah apa? Qillatul ilm, ka qillatil ilm, kurangnya ilmu, itu juga mudarat. Kenapa? Karena kurang ilmu menyebabkan kita terdedah kepada berbuat kesilapan, atau terdedah kepada melakukan perkara yang bercanggah dengan hukum dan ketetapan. Maka sebab itu qillatul ilm, kurang ilmu, termasuk daripada mudarat. Ka qillatil ilmi, seperti mana kurangnya ilmu, wal fadli, dan juga apa, kelebihan-kelebihan. Kurangnya ilmu dan juga kelebihan, itu juga dipanggil
dia panggil dar. Orang tak ada akhlak contoh ada, itu juga mudarat. Dia tak sedang pada dirinya itu ada apa? Ada kemudaratan. Orang yang bercakap bohong, itu mudarat. Orang yang bercakap kadang-kadang menipu, itu mudarat. Orang yang bercakap fitnah, itu mudarat. Orang yang kadang-kadang cakap mempersendal-sendalkan, itu mudarat. Jadi perkara-perkara yang membawa kepada apa? Luput kelebihan pada diri, itu semua dipanggil mudarat ataupun dipanggil ad-dar. Tapi kita tak nampak. Kita tak nampak kata semua itu mudarat. Pasal apa? Pasal tak rasa sakit. Kalau terebah sampai cari lutut, jatuh mutu sampai habis, agak keluar isi, keluar kulit tinggal isi merah, hak tu kita kata mudarat. Tapi kita duk muhung orang hari-hari duk wirid benda yang tak betul, kita tak rasa itu mudarat, sedangkan itu juga mudarat kerana benda itu meluputkan kelebihan dan kebaikan pada diri kita. Maka contoh diberi kaqillatil ilmi, seperti mana kurangnya ilmu, wal fadli, dan kelebihan-kelebihan, yakni sifat-sifat yang baik pada diri tak ada, itu juga mudarat. Itu pada apa? Itu pada diri. Wa amma fil badan, adapun pada tubuh, pada tubuh kita, khusus pada tubuh, wa imma fil badan, ataupun pada tubuh badan, kan naqsi, seperti mana kekurangan. Kekurangan ni maknanya kadang-kadang tak ada, tak cukup. Bukanlah kita kata tak cukup anggota tu kekurangan yang kita kata yang menghinakan, bukan. Karena soal tubuh badan cukup tak cukup anggota tu, itu bukan daripada ikhtiar kita. Yang tu segala ketetapan yang Allah Ta'ala tentu. Baik sangka pada Allah. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi matanya tak ada sifat pelihat, tak boleh tengok, tapi Allah cerahkan hati dia dengan kebaikan. Allah tak bagi nampak pandangan, Allah selamatkan dia daripada melihat yang haram contohnya. Allah Subhanahu wa jadikan tangannya contoh tidak seperti mana biasa orang. Allah selamatkan tangannya daripada melakukan maksiat. Ada dua tangan tapi sebelah tangan tak boleh berfungsi, tak boleh angkat, lembik tak boleh angkat sebelah tangan. Jadi selamatlah tangan tu daripada berbuat apa? Berbuat kejahatan. Jadi kita ni segala kekurangan yang ada pada diri kita itu tidak merujuk kepada kurang Allah, bukan. Kita tak boleh buat nisbah kata manusia ni kalau dia buat satu benda, contohlah kalau pada benda ni ada kecacatan ni, pada botol ni tengok dia punya bawah ni duduk tak rata, kita kata kilang ni buat tak kena ni contohnya. Itu kita. Tapi Allah tidak. Allah yang sempurna pada tubuh badan kita pun balik pada apa? Balik pada kehebatan Allah. Yang kurang pada tubuh badan kita pun balik kepada kehebatan Allah. Allah nak bagi i'tibar, Allah boleh buat macam mana yang Allah kehendaki. Seperti mana Allah bagi, Allah juga boleh tak bagi. Seperti mana Allah kurnia, Allah juga boleh ambil balik. Jadi semua perkara yang berlaku pada makhluk ini itu kembali kepada apa? Kembali kepada kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa imma fil badani, ataupun pada tubuh badan, kan naqsi, seperti mana ada kekurangan, wal alami, seperti mana sakit, wal jirahati, dan juga luka, wa imma al hal, ataupun keburukan atau mudarat itu pada hal keadaan, al halidh zahirah, wa imma al halidh zahirah, ataupun pada hal yang zahir, ka qillatil mal, seperti mana kurangnya harta, wal jahi, dan juga apa? Dan juga pangkat ataupun kekuasaan. Itu juga dia panggil apa? Sebahagian daripada kemudaratan. Makna kekurangan lah. Tapi nak ceritanya segala kekurangan yang ada pada tubuh dan pada harta ni, itu tidak mencerminkan kurang kedudukan seseorang itu di sisi Allah. Kita patah balik kepada apa? Kepada asal hadis yang baginda Nabi SAW ceritakan, mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu, kepada tubuh badan kamu, kepada harta benda kamu, tapi Allah Ta'ala tengok adalah hati dan juga apa? Amal perbuatan kamu. Jadi walaupun sebut itu pada apa? Pada kita kata pada zahir saja, kurang ataupun mudarat pada zahir. Memanglah kalau ada dua kaki boleh berjalan dengan betul, tapi kalau tinggal sebelah saja mudaratlah, susah sikit nak jalan. Tapi itu tidak bermakna seseorang itu akan kurang kedudukannya kalau dia bertakwa pada Allah. Karena kita dah faham dah, Allah bagi tahu jelas-jelas dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalaupun kita tak senang, hidup cukup-cukup makan saja, nak senang mewah lagu orang tak boleh. Rumah alhamdulillah adalah, ada dinding tempat berteduh, ada bumbung tempat berteduh, ada dinding yang melindungi kita daripada dipandang aurat kita oleh orang lain. Nak lueh lagu orang tak, tapi ada tempat berteduh, ada rumah sendiri. Tak apa, jangan pernah berputus asa ataupun jangan pernah buruk sangka pada Allah. Bahkan dalam hadis yang lain berkata apa? Laisal ghina an kathratil arad, laisal ghina an kathrati al arad. Bukanlah kaya itu dengan makna orang yang banyak harta bendanya, akan tetapi walakinnal ghina ghinan nafsi, akan tetapi kaya yang sebenar adalah kaya jiwa seorang hamba yang tak berhajat, tak meminta-minta pada makhluk. Kenapa? Kerana dia ada Tuhan yang mencukupkan segala-galanya. Akhi, wahai saudaraku, kun ala ya'sin minan nasi kullihim. Hendaklah engkau jadi seseorang hamba ataupun manusia yang berputus asa daripada manusia. Makna putus asa yang tak meminta-minta pada manusia. Jami'an daripada manusia seluruhnya. Wa idza ma 'ishta, selama mana engkau hidup, maka hendaklah engkau hendaklah kun lillahi radiyan. Itu kamu redha dengan segala apa yang Allah Ta'ala tentukan pada kamu. Alam tara anna Allah yakfi ibadahu, tidakkah engkau melihat Allah mencukupkan segala keperluan hamba-hambanya? Fahasbu ibadillahi billahi kafiyah, maka memadailah bagi hamba Allah Ta'ala itu dengan Allah itu mencukupkan segala-galanya baginya, kata Abul Atahiyah di dalam syairnya. Jadi walaupun disebut tadi kekurangan pada keadaan ataupun pada harta dan sebagainya, maka kalau yang bersifat kekurangan pada harta, kekurangan pada tubuh dan sebagainya, itu bukanlah penentu kepada kekurangan darjat kedudukan seseorang di sisi Allah. Tapi kalau hal keadaan yang buruk yang bertentangan dengan ajaran ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara mudarat yang bukan hanya mudarat di dunia, bahkan lebih dahsyat mendedahkan dirinya kepada mudarat nantinya bila dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi walihaqud durri bihi subhanahu, dan sampainya kemudaratan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihaqud durri bihi yani billah subhanahu, sampainya mudarat pada Allah atau kenanya mudarat pada Allah Ta'ala itu mustahilun alaih, adalah perkara yang mustahil ke atas Allah. Karena Allah tidak boleh disentuh oleh sebarang kemudaratan ataupun kekurangan. Sama mana mudarat itu yang kita kata sakit demam atau perkara-perkara yang menyakitkan, atau mudarat dengan makna kekurangan, dua-dua itu mustahil ke atas Allah. Lihaqu adur, kenanya, sampainya, adur, kemudaratan, dengan makna apa? Dengan makna sakit dan juga mudarat tadi ataupun kekurangan, itu semua mustahilun alaih, semua mustahil ke atas Allah. Kerana Allah Tuhan yang maha terkaya dari segala sesuatu. Li'annahu, kerana apa? Kerana mudarat itu naqsun, yang merupakan kekurangan, wa ajzun, dan kelemahan, wa iftiqarun, dan juga menunjukkan sesuatu berhajat kepada sesuatu yang lain. Dan semua itu sebenarnya mustahil ke atas Allah. Naqsun, kekurangan, mustahilun ala Allah, mustahil ke atas Allah. Allah tidak bersifat dengan kekurangan. Ajzun, lemah, mustahil ke atas Allah. Allah tidak bersifat dengan kelemahan. Iftiqar, perlu kepada makhluk yang lain, pun mustahil ke atas Allah. Allah tidak berhajat kepada apa satu pun. Wa huwa diddul kamal, dan ianya yakni mudarat itu diddul kamal, bercanggah ataupun berlawanan dengan kesempurnaan. Al-kamalil wajibi, kesempurnaan yang wajib, lahu baginya Allah subhanahu. Kita duk baca dah dalam pengajian akidah kita, Allah ini zat yang wajib ada, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, kehebatan dan keagungan. Jadi segala perkara yang maknanya kurang, makna lemah, makna tak cukup, makna lekeh, makna berhajat pada yang lain, semua itu mustahil ke atas Allah Subhanahu wa taala. Muhalun wa mustahilun ala Allah, semua itu mustahil ke atas Allah. Maka sebab itu dikatakan apa? Mudarat itu mustahil. Kenapa? Karena mudarat itu berlawan dengan apa?
berlawan dengan perkara yang wajib bagi Allah, iaitu sempurna. Diddul kamalil wajibi, itu berlawanan dengan kesempurnaan yang wajib, lahu baginya Allah subhanahu maha suci. Wa diddul ghina, dan mudarat itu juga diddul ghina, itu berlawanan dengan sifat kekayaan atau sifat terkaya. Anil alamin, sifat terkaya daripada sekalian alam ataupun terkaya daripada sekalian makhluk. Al-alamin yakni al-makhluqat. Allah itu terkaya daripada sekalian makhluk. Jadi kalau kita kata Allah ni boleh sampai kena mudarat pada Allah, Allah boleh tersentuh atau disentuh dengan mudarat, makna ternafilah sifat apa? Sifat terkaya Allah tu. Maka sebab itu dikatakan mustahil mudarat itu ke atas Allah. Kenapa? Karena diddul ghina, karena ia berlawanan dengan apa? Dengan sifat kekayaan, sifat terkaya Allah anil alamin, daripada sekalian alam, yakni sekalian makhluk. Ats-tsabiti, terkaya yang apa? Yang sabit, fi haqqi dzatihi, pada hak dirinya Allah, pada hak dirinya Allah, al-aliyyah, yang maha tinggi, al-munazzahah, yang bersih, yang sunyi, yang tak ada anin naqs, daripada segala kekurangan. Allah ni pegang i'tiqad kita elok, Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Semua yang lemah atau yang sama dengan makhluk itu ternafi ke atas Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuklah mudarat. Maka sebab itu dalam hadis Allah berfirman hadis kursi, wahai hambaku, innakum lan tablughu darri, kamu tidak boleh kenakan, tak boleh sampaikan mudarat pada aku, fatadurruni, sehingga kamu dapat mudaratkan aku. Manusia derhaka pada Allah, seakan-akan Allah suruh lagu ni, dia tak mau, dia nak buat lagu lain, nak ikut dia. Dia duk berasa lagu dia boleh lawan Allah, dia sebenarnya bukan lawan Allah, dia sedang mencelakakan diri sendiri untuk berhadapan dengan timpaan kemurkaan dan azab siksa Allah. Na'udzubillahi min zalik. Allah itu Tuhan yang siapa pun tidak boleh kenakan mudarat pada Allah, siapa pun tak boleh buat zalim pada Allah. Orang yang buat zalim, langgar titah perintah Allah, itu sebenarnya wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah kata mereka tidak buat zalim pada kami, zahir saja nampak lagu lawan, lagu nak apa, lagu nak tandingi kami, sebenarnya mereka sedang menzalimi diri sendiri, yang nantinya ketika mana dibangkitkan semula selepas mati, masing-masing akan beroleh habuan dan balasan dengan apa yang telah dikerjakan. Maka baik kalau baik dengan janji Allah yang Allah Ta'ala janjikan lebih daripada apa yang dia buat. Kalau dia derhaka, Allah tidak pernah menzalimi seorang pun daripada kalangan hamba-hambanya. Lagi qauluhu walan tablughu naf'i fatanfa'uni, tadi kamu tak boleh apa? Kamu tak boleh timpakan mudarat atas aku. Sama juga walan tablughu, dan kamu tidak boleh menyampaikan naf'i, suatu benda yang boleh memberi munafaat kepadaku, fatanfa'uni, lalu kamu memberikan munafaat kepadaku. Macam mana makhluk tidak boleh datangkan mudarat, tidak boleh timpakan mudarat pada Allah, begitu juga makhluk tidak mampu untuk bagi munafaat pada Allah. Karena Allah tak terima mudarat, karena Allah Ta'ala terkaya, Allah hebat. Allah juga tak ambil manfaat kerana Allah terkaya juga. Allah tak berhajat kepada apa? Allah tak berhajat kepada manfaat. Allah tak terancam dengan mudarat, Allah tidak berhajat dengan manfaat. Hak terancam dengan mudarat ni kita, yang berhajat kepada manfaat ni kita. Kalau semua makhluk atas muka dunia ni tak mau sujud pada Allah, Allah tetap Tuhan, Allah tetap ma'bud. Walaupun tak ada manusia yang sembah, Allah tetap Tuhan yang sebenar layak disembah. Bukan makna Allah jadi mulia dengan sebab kita sembah. Allah tu bukan jadi Tuhan pasal ada yang menyembahnya. Kalau tak ada yang sembah pun, Allah Ta'ala tetap Tuhan. Tapi Allah suruh kita abdikan diri menyembah Allah, bukan untuk mengambil munafaat daripada ibadat kita. Sebaliknya, Allah nak kurniakan munafaat dan kelebihan daripada Allah kepada hamba-hamba yang mengabdikan diri pada Allah. Jadi kalau kita akidah itu yang kita pegang dalam kehidupan kita, maka kita tak akan berlebih kurang dengan apa? Dengan apa yang Allah suruh. Orang yang tak sedar diri ni, yang duk berasa lagu dia buat apa pun tak apa, menyombong dengan orang, menyombong dengan Allah, cakap bahasa lagu tak mati, cakap bahasa lagu kebai, tak ada siapa boleh ambil tindakan pada kita.
cakap hadiah semua betul, orang lain semua tak kenal contoh dia. Yang dia lagu mana pun tak apa, tak ada siapa boleh ambil tindakan pada dia. Dunia ingat bagi elok masa hidup ni. Sejarah telah menunjukkan pada kita depan hadap mata kita berapa ramai orang yang menyombong atas muka dunia. Awak boleh hidup tungkat langit dah? Tak. Masa ada kekuasaan, ada pangkat kedudukan, ada harta, siapa tak boleh ambil tindakan pada dia? Pasal segala-gala berada dalam urusan ataupun dalam tadbiran dia. Masa ada kuasa ataupun masa hidup. Sama ada dia dijatuhkan sebelum daripada mati, hilang kuasa, boleh jadi. Ataupun duduk tengah berkuasa, waktu tu Allah Ta'ala cabut nyawa, boleh jadi. Jadi ingat bagi elok lah, kalau Allah bagi kelebihan kat kita ni, tak kira lah kelebihan apa pun, harta ke, pangkat kedudukan ke, kekuasaan ke, tak kekal. Sejarah telah membuktikan orang hal lebih sombong pada kita pun mati juga dia pun. Firaun, Qarun, Namrus, itu semua manusia-manusia yang menyombong atas muka dunia. Bukan sombong lekeh-lekeh, mengaku Tuhan, mati juga dia pun. Maka sebab itu para ulama pesan pada kita, wala tamshi fawqal ardi illa tawadu'an fakam tahtaha qaumun humu minka arfa'u wa idza kunta fi izzin wa hirzin wa man'atin fakam mata min qaumin humu minka amna'u. Bila berjalan atas muka dunia ni, jangan sombong, jalan dengan tawaduk. Bercakap kalau kita ada kuasa, kita ada pangkat kedudukan, jangan buat zalim pada orang. Pasal apa? Pasal berapa ramai dah daripada manusia hak lebih zalim, hak lebih menyombong pada kamu. Lah bukan berjalan atas muka dunia, duduk bawah tapak kaki manusia dalam kubur. Wa idza kunta fi 'izzin wa idza kunta fi 'izzin wa hirzin wa man'atin, dan sekiranya kamu berada dalam kemuliaan, hirzin, dalam keadaan terjaga, tidak ada sesiapa boleh ambil tindakan, man'atin, kebal, fakam mata min qaumin, berapa ramai daripada umat manusia yang telah pun mati, humu minka amna'u, mereka itu lebih berkuasa dan kebal daripada kamu, tapi mati juga akhirnya. Bila manusia ni ingat dia tu siapa, Allah tu siapa, dia tidak akan melampaui batas. Jangan jauh, selangkah boleh tak langkah. Pasal apa? Pasal dia sedar diri dia hamba Allah Subhanahu wa taala, abdun ma'mur, hamba yang diperintah, yang terikat dengan peraturan dan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, maka katanya, maka firman Allah dalam Al-Qur'an, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kamu tidak boleh mengenalkan atau menyampaikan manfaat padaku lalu kamu memberikan manfaat padaku, tak boleh. An-naf'u, perkataan an-naf'u ataupun manfaat, ma yusta'anu bihi fil wusuli ila al-khairat. Yang dikatakan manfaat itu ma yusta'anu bihi, sesuatu yang dipinta tolong, ataupun kita terjemah mula, sesuatu yang digunakan ia fil wusul, untuk sampai ilal khairati, kepada kebaikan. Itu kita bagi manfaat ataupun manfaat. Sesuatu yang kita jadikan jalan untuk kita sampai pada kebaikan. Ma yusta'anu bihi, yani ma yusta'man, sesuatu yang digunakan fil wusul, pada menyampaikan ilal khairat, ataupun untuk sampai, fil wusul dengan makna lil wusul, untuk sampai ilal khairat, kepada kebaikan. Wa ma yutawassalu bihi, dan sesuatu yang dituju ataupun sesuatu yang digunakan untuk untuk kita sampai kepada ilal khair, sampai kepada kebaikan. Fahuwa khairun, maka ia adalah perkara baik. Wa ma yutawassalu bihi, dan barang yang atau sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan dengannya ilal khairi, kepada kebaikan, fahuwa khairun, maka perkara itu juga baik. Sesuatu Allah Ta'ala, contoh Allah Ta'ala bagi kat kita kesihatan, kita gunakan kesihatan kita ni untuk beribadah pada Allah, maka sihat ni manfaat. Kita gunakan sihat sebagai jalan untuk kita beramal ibadat pada Allah. Ibadat kita itu kebaikan dan manfaat. Kesihatan hak kita guna untuk bawa kita, untuk sampaikan kita kepada berbuat taat pun juga dikira sebagai kebaikan. Itu makna wa kulluma wa ma yutawassalu bihi ilal khair, dan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan dengan ia ilal khairi, kepada kebaikan, fahuwa, maka perkara yang digunakan itu juga adalah khair, kebaikan. Wa huwa diddu ad-dur, maka an-naf'u ini adalah lawan bagi ad-dur, lawan bagi mudarat. Wallahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ghaniyun, itu terkaya, 'anil alamin, daripada segala sesuatu. La tadurruhu ma'siyatul usati,
la tadurruhu, tidak memudaratkan akan dia, ma'siyatul usah, oleh maksiat mereka yang derhaka kepada Allah. Al-usah itu kata jamak, plural daripada al-asi. Seorang derhaka kita panggil al-asi, ramai kita panggil al-usatu. Jadi Allah itu terkaya daripada sekalian makhluk, makna tak berhajat kepada siapa pun. La tadurruhu, tidak boleh memudaratkan apa? Allah tidak memudaratkan Allah, maksiatul al-usah, maksiat yang dilakukan oleh penderhaka ataupun ahli maksiat. Wala tanfa'uhu, dan tidak memberikan manfaat kepadanya, kepada Allah, ta'atu ta'iin, iaitu taat oleh mereka yang taat pada Allah. Makna kalau buat dosa pada Allah tidak mendatangkan mudarat sikit pun pada Allah, kalau berbuat taat pun tidak menambahkan ataupun tidak mendatangkan manfaat pada Allah. Kenapa? Kerana Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu terkaya, ghani 'anil 'alamin, bagi sekalian alam, yakni bagi sekalian makhluk. Allah tak berhajat sikit pun. Allah tak perlu, Allah tak terancam dengan mudarat makhluk, dan Allah tidak mengambil manfaat habuan daripada taatnya makhluk kepada Allah. Lagi sikit. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Wa huwa yut'imu, dan dialah Allah, yut'imu, yang memberi makan, wa la yut'am, dan bukan dia yang diberi makan. Allah yang beri makan. Allah yang bagi kita makan, bukan Allah ni yang kelapak. Kalau kita tak jamu, Allah tak boleh makan. Kalau kita tak sembah, maka hilanglah kelayakan Allah jadi Tuhan. Pasal apa? Pasal manusia tak mau dah. Bukan syaitan dunia. Atas dunia ni kalau orang angkat, orang tu jadi mulia. Tapi kalau orang turun, mulia lagu mana pun sebelum tu. Tapi kalau orang buat turun ya, maka habislah kemuliaan itu. Itu makhluk. Makhluk ni ada nisbah hajat pada yang lain. Yang utamanya hajat, yang sebenarnya hajat pada Allah. Atas muka dunia ni pun dia hajat kepada yang lain. Itu nisbah makhluk. Kalau orang angkat, mulia. Kalau orang jatuhkan, jadi hina. Allah tidak begitu. Orang sembah pun Allah Ta'ala Tuhan, tak mau sembah pun Allah tetap Tuhan. Begitu juga wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dialah yang bagi, yang memberi makan, wa la yut'am, dan bukan dia yang diberi makan. Wa qala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain. Tadi ayat dalam surah Al-An'am ayat 14. Kemudian Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 57, qauluhu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ma uridu minhum, aku tidak menghendaki daripada mereka itu, daripada makhluk, pada manusia, min rizqin, rezeki, aku tidak menghendaki rezeki daripada mereka, wa ma uridu, dan aku tidak menghendaki an yut'imun, ay an yut'imuni, aku juga tidak menghendaki bahawa mereka itu memberi makan kepadaku. Allah tak berhajat pada kita. Wa qala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, itu ayat suratul Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Ayat ni kita baca banyak kali dulu kan. Masa bulan Korban itu ni. Lan yanalallaha, tidak sampai pada Allah, tidak sampai pada Allah, luhumuha, dagingnya, yakni daging binatang korban itu, wala dima'uha, dan bukan juga sampai pada Allah, bukan juga sampai darahnya, walakin, akan tetapi, yanaluhu taqwa, yang sampai kepadanya, yakni kepada Allah, at-taqwa, itulah ketakwaan minkum, daripada kamu. Allah bukan nak tengok besar kecil lembu tu, bukan. Walaupun afdal kita nak sembelih korban, pilih lembu yang paling baik. Kalau yang besar daging banyak, itu lebih afdal. Tapi bukan daging itu yang Allah nak keikhlasan. Pasal apa kita pilih besar? Kerana kita nak amal ibadat kita terbaik, dan kita dapat kebajikan lebih banyak, ikhlas pada Allah yang tu. Tapi kalau kita tak mampu, boleh hak kecil saja, tapi sungguh-sungguh hak kecil pun kita buat kerana Allah, kerana tak mau luput, tak mau bagi rugi, nak buat juga korban. Hak takat mana ada, tak boleh sembelih apa, tak boleh sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih juga. Walaupun kecil, tapi besar amalan tersebut dengan keikhlasan hamba. Samalah, bukan dalam bab korban saja. Walaupun cerita sembelih korban, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Walaupun ayat tu cerita tentang sembelih korban,
tetapi pengajaran ibrah daripada ayat itu merangkumi seluruh daripada pengabdian diri kita kepada Allah. Kalau kita sedekah, bagi wakaf ke, bagi nafkah ke, bagi tabarruat, Allah bukan nak tengok berapa kosong ada dekat berapa kosong, 03 ke, 04 ke, 06 ke, 7 ke, lagi banyak lagi bagus. Tapi bukan itu yang Allah nak. Kalau bagi banyak tapi tujuan nak menunjukkan orang, habis tak jadi kebajikan. Tapi bagi sikit ikhlas kerana Allah, maka jadi kebajikan walaupun sikit. Tapi yang paling baik, bagi banyak ikhlas pula kerana Allah Subhanahu wa taala. Samalah kita dalam perjuangan, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam mencari rezeki kita, dalam semua urusan. Saya sebut Islam ni dia tidak kelaskan, dia tidak hadkan itu, yang ni tak betul lah. Seluruh cabang kehidupan kita ni tak lari daripada apa? Tak lari daripada kitaran lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dalam kekeluargaan, dalam politik, dalam undang-undang, dalam apa lagi? Dalam ekonomi, dalam seluruh perjalanan hidup, fil hayat kulliha, fi mukhtalif majalatiha, semua lapangan kehidupan itu kita buat semata-mata kerana Allah. Yang Allah tengok tu hati tadi tu, ikhlas pada Allah. Kalau cakap di mulut, ramai orang boleh manis mulutnya. Dia panggil apa? Yu'tika minal lisan, berikan apa? Dia bagi lidah penuh manis dengan mulut. Tapi di sebalik lidah dia, dalam hati dia, tindakan kuning ke belakang, yang tu dia dak berasa lagu Allah Ta'ala tak nampak. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala muttali'un alaina. Allah tahu belakang apa yang kita buat, satu pun tak tersembunyi daripada Allah. Jadi latih dirilah nak buat benda tu jujur. Buat benda baik selari dengan hukum. Yang kedua, kita buat kerana Allah. Baik, apa makna lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum? Artinya lan yasila, tidak sampai, ilallahi, kepada Allah, luhumu, daging-daging, tilkal adahi, binatang korban itu, binatang korban itu, wala dima'uha, dan tak sampai juga pada Allah darah-darahnya, liyantafi'a biha, untuk Allah mengambil manfaat dengannya. Allah tak berhajat sikit pun dengan apa? Darah dan daging tersebut. Fahuwa subhanahu, maka dia yakni Allah Subhanahu maha suci, ghaniyun, itu terkaya, anil alamin, bagi sekalian alam, bagi sekalian makhluk, la yaftaqiru, tidak berhajat, ila ahadin, kepada seorang pun, min khalqihi, daripada makhluknya, wa yaftaqiru, sedangkan berhajat, ilaihi, kepadanya, al-khalqu, oleh sekalian makhluk, ajma'un, keseluruhannya. Hak ni yang kita diulang sebut ni. Yang satu, para ulama letak satu bang, buat kesimpulan tentang sifat kamalan Allah, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu benar, istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwa wa iftiqaru ilaihi kulli ma adah. Terkaya Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu selain Allah itu berhajat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna apa? Kehebatan, kesempurnaan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikit lagi, wa kana an-nabiyyu, yani sayyiduna an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wasallam, wa kana, dan adalah sayyidina an-nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, fi khutbatihi, pada khutbah baginda, wa man ya'sillaha, waman, sesiapa yang, waman, sesiapa, ya'sillaha, derhaka kepada Allah, waman, dan sesiapa, ya'sillaha, derhaka kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, faqad ghawa, faqad, maka sesungguhnya, ghawa, dia telah pun sesat, wala yadurru, dan tidak memberi mudarat ataupun tidak memudaratkan dengan sebab perbuatan maksiat itu, illa nafsahu, melainkan akan dirinya. Nabi kata apa? Wa man ya'sillah wa rasulah, siapa-siapa derhaka pada Allah dan Rasul, faqad ghawa, sesungguhnya dia telah pun sesat. Ghawa yakni dhalla 'anil haq, dia menyimpang daripada jalan kebenaran. Wala yadurru, perbuatan maksiatnya itu ataupun orang yang buat maksiat itu, la yadurru, tidak mendatangkan mudarat, illa nafsahu, melainkan pada dirinya. Wala yadurrullah, wala yadurrullaha syai'a, dan dia tidak memudaratkan sedikit pun pada Allah. Tidak mudaratkan Allah syai'an, sedikit pun. Itu menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terkena dengan mudarat
akibat daripada perbuatan dosa ataupun khianat ataupun ingkar yang dilakukan oleh hamba, sama juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil manfaat daripada perbuatan taat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang berhajat kepada manfaat, yang perlu selamatkan diri dari mudarat, kita ni makhluk ni. Maka sebab itu kita doa pada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku bukan hanya pada kehidupan, bahkan kita minta Allah salamatan fid din, fil jasad, pada agama, pada jasad, pada tubuh badan, pada akidah, pada hati, pada kehidupan, pada jalanan kehidupan kita, supaya kita tak terjebak dengan perkara-perkara yang boleh mendedahkan kita kepada kemurkaan Allah. Apa kita buat, kecil besar, cerah gelap, jauh dekat, tersembunyi nyata, segala-galanya tidak tersembunyi daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan diungkit balik satu demi satu bila nanti kita kembali bertemu dengan Allah. Maka jangan cakap sepatah pun kalau benda itu benda yang Allah Taala tak redha. Jangan tulis walaupun satu huruf, jangan letak walaupun satu tanda pada tempat yang Allah tidak redha. Jangan buat suatu perkara walaupun kecil pada anggapan kita, tapi bersalahan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kerana mudarat akan berpatah balik pada kita, dan Allah sedikit pun tidak terkena dengan apa-apa mudarat akibat daripada perbuatan kita. Sebaliknya kata Nabi yang tadi, la yadurru ila nafsah, dia tidak mendatangkan mudarat melainkan akan dirinya. Qauluhu ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nanti kata insyaAllah sihat tubuh badan, lapang masa, jumpa pula insyaAllah pada bulan depan biiznillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma innana nahmaduka ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar.